Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita sampai ke surat yang ke-45 daripada kitab Tajul Arus Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fitabaini amin. Syahdan, bermula misalnya seorang yang menghimpunkan dan menyimpan akan harta dunia. Menghimpunkan dan menyimpankan harta dunia itu adalah ia seperti hamba dengan penghulunya. Tiadalah melihat ia bahawa baginya serta penghulunya sesuatu, kerana tiap-tiap harta yang ada pada hamba itu penghulunya yang punya. Dan tiadalah berpegang hamba itu atas suatu daripada harta yang menghimpunkan akannya dan yang menyimpan akannya pada tangannya. Dan tiada boleh tiada, yakni mesti baginya mengasihinya, iaitu memberinya ia akan harta yang dipilih oleh penghulunya baginya. Maka apabila adalah mengerti dan faham itu hamba bahawasanya memegang harta itu kehendak penghulunya tiada bagi dirinya, hingga memilih ia pada tempat yang disukakan penghulunya, maka adalah ia baginya memperbuat surat dan membelanjakan harta itu ketika faham ia daripada kehendak penghulunya. Ini perumpamaan yang telah didatangkan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, mengatakan bahawa seumpama orang yang menghimpunkan harta ataupun menyimpan harta benda dunia adalah umpama hamba dengan tuan dia. Boleh juga kita kata hamba dengan raja. Apabila sahaja dia himpun, maka akhirnya menjadi milik tuan dia juga, bukan milik dia pun, kerana dia tidak ada apa-apa. Hamba ini tidak ada apa-apa. Zaman dulu ada hamba, ada tuan. Maka kalau dia bekerja pun dapat harta, milik tuan dia. Kalau dia kumpul harta, milik tuan dia. Maka demikianlah perumpamaan orang yang menghimpun harta, himpun harta, milik Allah Ta'ala berlaku, bukan milik dia. Maka dikatakan bahawa bila dia himpun harta, bukan milik dia. Dia tahu dia, walaupun dia himpun harta, dia kena belanja ikut kehendak tuan dia. Dia tak boleh belanja ikut suka dia, kerana bukan milik dia, tapi milik tuan dia. Begitu juga kita bagi contoh lain untuk mudah faham lagi. Kita bekerja dengan satu orang majikan. Kita bekerja, dia majikan kita. Orang kata dia bos kita. Katanya bos tadi, kamu kena cari sale, cari jualan. Hari ini saya nak RM2,000. Kamu pergi cari jualan. Maka dia mencari, cari, saya dapat jualan. Dapat RM2,000. RM2,000 tu milik dia ke milik tuan dia? Milik tuan dia, bukan milik dia. Dia boleh guna tak duit tu? Tak boleh, kecuali dengan izin tuan dia. Tuan dia kata nanti kalau dapat jualan tadi, belilah sikit barang-barang, sekian-sekian, beli barang, baru boleh beli. Maka dia boleh belajar mengikut kehendak tuan dia. Dan semuanya bukan milik dia, milik tuan dia. Maka tuan dia kata, mau ambil duit nanti, kalau dapat duit nanti, maka duit tu bagi pada orang ni, bagi pada orang ni, bagi pada orang ni. Dia boleh engkar tak? Dia tak boleh engkar, sebab bukan milik dia. Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberitahu kepada kita semua miliknya, tidak ada milik kita. Maka kita himpun harta
Siapa yang menghimpun harta, merasakan harta itu milik dia, lalu dia nak belanja suka hati dia, tak ada kira halal dan haram, dia belanja ikut suka hati dia, maka dia akan mendapat kemukaan Allah. Orang suruh beri duit pada kita, suruh belanja sekian-sekian, kita ikut suka kita belanja, sudah pasti kita akan dimarahi dan dihukum oleh Tuhan dia. Maka demikianlah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah memberi harta kita bukan untuk kita lupa Allah. Allah memberi dunia kepada kita bukan untuk kita ini menjadikan dunia sebagai matlamat kita. Allah jadikan dunia ada untuk kita beribadat kepada Dia. Bukan kita diperintahkan bersibuk-sibuk, berbimbang-bimbang, bersibuk-sibuk dengan dunia sehingga kita lupa tempat yang utama kita, tempat tuju kita. Maka boleh tak kita nak belanja ikut suka? Tidak boleh. Ada benda yang dihalalkan, ada benda yang diharamkan oleh Allah. Kerana apa? Kerana harta itu bukan milik kita, milik Allah. Kita kena belanja mengikut kehendak Allah. Kita kena guna mengikut kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang Allah Taala suruh himpun? Allah Taala suruh memperbanyakkan harta ke? Allah Taala suruh memperbanyakkan amal. Maka manusia memperbanyakkan harta, meninggalkan amal. Sebab itu disebut alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Binasa orang itu yang suka membanyak-banyakkan. Yang dimaksudkan membanyak-banyakkan itu membanyakkan harta, membanyakkan dunia. Hatta zurtumul maqabir, sedar tak sedar dia duduk dalam kubur. Maka yang disuruh memperbanyakkan amal, bukan memperbanyakkan dunia, memperbanyakkan harta. Maka sesungguhnya dunia itu tercela kecuali orang yang menggunakan dunia itu untuk kepentingan akhirat. Maka orang yang menggunakan dunia untuk kepentingan akhirat itu adalah orang yang beruntung. Maka demikianlah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dunia duduk di tangannya. Mempunyai harta yang begitu banyak, tetapi dunia tidak letak dalam hati. Apa bukti? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu meletakkan dunia hanya di tangan, harta di tangan, tetapi tidak ada dalam hati. Ketika mana Nabi SAW mengajak sahabat infak fi sabilillah, maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu membelanjakan segala harta yang ia ada. Sebagaimana Rasulullah tidak takut fakir, tidak takut susah, maka demikianlah para sahabat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Satu hari datang orang bagi hadiah banyak pada Rasulullah SAW. Maka yang banyak itu, mana dapat Rasulullah banyak harta. Kalau tidak silap orang bagi ke, kalau tidak silapnya rampasan perang, kalau tidak silap. Lupa dah. Kalau tidak silap rampasan perang. Datang orang minta, Nabi bagi belaka. Lalu sahabat merasa heran, sedangkan orang itu tidak beriman. Lalu akhirnya mereka kata, ya qaumi aslimu, wahai kaumku, mari kita pakat masuk Islam belaka. Kenapa? Saya telah berjumpa dengan seorang, apabila dia memberi, dia tidak takut fakir. Maka kata Hasan Basri, sesiapa yang nak memiliki dunia, maka jangan memegang dunia.
Masuk apa, jangan pegang dunia, dapat dunia bagi, dapat dunia bagi, dapat dunia bagi, dunia datang kembali. Sebab itu disebut man yukridullah qardan hasanan. Siapa yang nak beri hutang kepada Allah dengan hutang yang baik. Allah minta hutang sebab apa disebut perkataan hutang? Kerana Allah nak bayar balik. Maka siapa yang infak meletakkan dunia itu bukan matlamat dan meletakkan dunia itu bukan untuk mencari keutamaan, tetapi dunia itu diambilnya untuk mencari bekalan akhirat. Diinfaknya fi sabilillah. Maka yang dipahami yang kedua, yang suruh banyak itu pahala bukan harta. Yang disuruh himpun banyak itu amal soleh, bukan dunia. Bukan dunia. Kamu himpun dunia pun bukan milik kamu pun. Apa bukti bukan milik kita? Buktinya kalau kita mati, ke mana pergi harta? Tidak ada. Sikit pun tidak ada, tidak dibawa bersama. Maka dikatakan bahawa amat rugi seseorang yang menghabiskan masa mencari sesuatu yang ia akan tinggalkan. Maka habiskan masa mencari sesuatu yang akan ia bawa bersama. Maka dikatakan bahawa di sini semuanya adalah milik tuan dia. Maka dia akan buat ikut apa yang dikehendaki oleh tuan dia. Dan sudah pasti dia akan maknanya membelanja mengikut apa kehendak tuan dia tadi. Maka membelanja hati itu ketika faham ia daripada kehendak penghulunya, dia pun belanja. Dia faham kehendak penghulunya, dia akan belanja mengikut kehendak penghulunya. Maka demikianlah kita. Ambillah harta yang halal, jangan ambil harta yang diharamkan oleh Allah. Kisah salafus saleh, kalau tidak silap namanya Abu Ghais Al-Makki, orang Mekah. Beliau ini hidup susah, 40 tahun susah. Dia hanya hidup dengan makan beberapa biji buah kurma dan beberapa keping roti yang sekadar mana dia dapat saja. Dan hidupnya susah, namun dia itu tidak menunjukkan akan kesusahannya. Dan dia itu disibukkan dirinya dengan melakukan amal ibadat, merasa syukur dengan apa yang ada. Maka dalam kesusahan itu keluarganya ada 9 orang. Masuk 9 orang, yakni anaknya 2 orang. Anaknya 2 orang. Kemudian anaknya 4 orang. Kemudian adik-beradiknya 2 orang dia tanggung. Kemudian isteri dia seorang, jadi 7 orang. Kemudian mak dia seorang, 8 orang. Diri dia satu lagi, 9 orang. Satu hari Allah menguji beliau, Abu Ghais Al-Makki. Menguji beliau ini, beliau berjalan tersepak. Satu benda yang ternyata di dalamnya ada duit. Orang dulu duit dia tak letak dalam macam uncang begitulah. Jadi kita nak bahasa mudah, tersepaklah beg duit senang. Maka ketika dia tersepak itu ternyata tidak ada orang ketika itu, lalu dia ambil. Maka dia ambil, dia tidak buka, walau sedikit pun dia tidak buka. Lalu dia tanam. Dia tanam dalam tanah dekat rumah dia. Dan sebenarnya bukan dia nak ambil, dia berniat untuk mencari punya tuan dia. Maka ternyata dia pergi cari, tidak ketemui. Lalu dalam keadaan macam itu dia berfikir, adakah boleh saya ambil duit ini sedangkan saya susah? Sehingga sampai satu hari memang mendesak, dia perlukan makanan, duit tidak ada, namun dia tidak ambil juga. Maka makanlah sekadar yang ada. Sehingga satu hari dia mendengar orang duduk di pasar mengatakan, sesiapa yang berjumpa duit aku, tolong kembalikan, kerana di dalamnya itu ada 1,000 dinar. Dia yang ada di situ, dia tanya, bagaimana? Di sini ramai orang susah, orang boleh tolong carikan. Bagaimana kalau berjumpa? Bagaimana kalau berjumpa? Adakah kamu memberi hadiah 1/10?
adakah kamu memberi hadiah 1/10 ataupun 10% daripada itu? Kata orang itu, tidak sekali-kali. Biarlah siapa, kalau dia tak cari pun tak apa, tapi kalau nak bagi 10% tidak sekali-kali. Dia pun dia tahu inilah tuan dia. Kemudian dia pun balik. Dia balik, dia berfikir macam mana, sedangkan dia susah, orang itu sampai sedikit pun tak nak bagi. Kemudian selang beberapa hari dia pergi ke pasar, masih lagi pengumuman itu dibunyikan lagi. Masih lagi ada lagi. Tuan dia berkata, siapa yang berjumpa tolong kepulangkan. Kali ini ada perkataan di belakangnya, sesiapa yang mengambilnya tidak memulangkannya, maka aku akan tuntut di negeri akhirat. Dia yang ada di tempat itu, dia kata begini, kalau kamu mahu orang cari, kamu bagilah hadiah pada dia. Ramai orang-orang fakir ini, dia tak kata dia jumpa. Ramai orang-orang fakir ini, maka bagilah pada dia. Tidak sekali-kali, aku tidak mau bagi. Begitu, mungkin tidak ada orang yang ingin mencarinya. Lepas tu baliklah kedua-duanya. Maka ketika itu dilihat oleh Ibnu Jarir At-Tabari, pengarang kitab Si At-Tabari. Ibnu Jarir melihat ketika itu Ibnu Jarir dapat menangkap, boleh jadi orang itu telah jumpa. Maka dia mengekorilah Abu Wais Al-Makki ini, mengekori sampai di rumah. Maka dia duduk di luar rumah dengar perbualan dengan isterinya. Aku telah berjumpa dengan tuannya. Lalu aku berkata pada tuannya, bagilah sebahagiannya. Maknanya tuannya sekali-kali tidak mahu. Kalau begitu, aku ingin kembalikanlah kepada tuannya. Kerana tuan dia mengatakan bahawa kalau tidak dikembali akan dituntut di negeri akhirat. Kata isteri dia, kalau dia tidak bagi 10%, maknanya 10% mintalah sedikit pun, 1% pun tak apa. Boleh RM10 pun tak apa. Kalau tak boleh 1/1000 pun tak apa. Boleh 1 dinar pun tak apa. Boleh RM1 ke mana lah, daripada tak boleh langsung. Kata isteri dia, kata baik, aku akan cuba. Kalau tidak juga aku terpaksa serahkan. Maka dia pergi lagi ke pasar keesokan, masih lagi orang yang sama mengatakan, siapa ada jumpa tolong pulangkan. Dia berkata, kalau kamu mahu orang mencarinya, sudah pasti ramai orang fakir-fakir miskin akan mencari untuk menolong kamu. Bagilah sikit, sebahagian, tak banyak pun, setakat mana sedikit pun kamu berilah, walau sikit pun. Tidak sekali-kali aku memberinya. Setelah tengok tidak ada jawapan, memang bertegas begitu, lalu dia mengatakan, kalau begitu marilah ikut aku. Maka tuan dia pun ikut. Lalu diekori juga oleh Ibnu Jarir At-Tabari. 3 orang sampai ke rumah dan memberitahu kepada isterinya, lalu diberi diberi dompet tadi. Maka dia buka, ternyata satu sedikit pun tidak kekurangan, sedikit pun tidak hilang. Tidak hilang. Lalu dia mengatakan, tuan yang dapat tu kata, saya ucap terima kasih lah. Izinkan saya undur diri. Silakan. Keluarlah tuan rumah. Dan tuan yang dapat tadi, dalam perjalanan dia berfikir, orang ini susah, aku pergi dah rumahnya susah, sedikit pun tak ambil. Sedikit pun tidak ambil. Dia pusing balik. Jarir At-Tabari itu masih lagi ada dengan Abu Wais Al-Makki tadi. Dia pun bagi tahu, sebenarnya hartaku ada 3,000 dinar. Maka
ayahku ada berpesan kepada aku untuk diberi 1/3 daripada harta. Kalau ada orang yang boleh menjaga harta kita, katanya, maka ternyata kamu memang betul-betul menjaga harta, maka 1/3 milikmu. Ini adalah wasiat daripada ayahku. Ambillah 1000 dinar ni, ambil kepada kamu. Dia pun dapat 1000 dinar. Ingat tak dapat selesai tak? Ingat hanya potong nama dah, ada lagi. Dapat 1000 dinar. Maka gembiralah dia. Ketika orang tu minta balik, dia doakan orang tadi supaya Allah Ta'ala tambah rezeki dan rahmatkan orang tadi. Keluar dari orang keluar tadi, dia panggil. Keluarga dia ada 9 orang. Dia dan isterinya, anaknya 4 orang, jadi 6 orang. Adik dia yang susah 2 orang, jadi 8 orang. Mak dia seorang, 9 orang. Ada 1,000. Maka dia bagi, boleh 100 orang. Termasuk Ibnu Jarir atau bagi dapat 100 juga. Dapat 100. Dia kata, aku tidak pernah berjumpa duit sebanyak ini dalam hidup aku. Tetapi aku tidak pernah mengharapkan agar orang memberi kepada aku sebanyak ini. Walaupun dia tak pernah dapat duit banyak tu, tapi tak pernah harap orang nak bagi pada dia, tidak. Seorang lelaki yang saleh, jujur. Tapi duit ini memang nyata duit yang halal yang aku dapat. Dan kamu dia beritahu kepada Ibnu Jarir At-Tabari ini, gunalah duit ini. Kerana duit yang halal ini akan membawa keberkatan. Membawa keberkatan. Jarir At-Tabari pun ambil, gunakan duit 100 dinar itu 2 tahun baru habis. 2 tahun baru habis. Digunakan untuk menulis lagi pembelanjaan makan. Habis 2 tahun. Allah Ta'ala beri berkat. Habis duit tu, dia terfikir bagaimana keadaan dia. Dia pun pergi rumah Abu Wais Al-Makki itu. Sudah sekian lama tidak jumpa, 2 tahun kemudian, sedangkan rumah dia jauh, dia pun pergi jumpa balik. Ternyata Abu Wais itu sudah wafat. Ibunya juga sudah wafat. Dia sudah wafat. Isinya juga sudah wafat. 2 adik-adiknya sudah wafat. Keempat anaknya diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Empat itu anak dia diberi kekayaan oleh Allah Ta'ala. Lalu Ibn Jarir mengatakan, itu baru 2 tahun. Entah musibah apa 2 tahun tu. Dia datang, dia wafat, isinya wafat, ibunya wafat, adik-adiknya wafat. Tapi tidak dicerita musibah apa. Datang setelah 2 tahun tidak ketemu, dia datang kembali. Maka ternyata semua sudah wafat kecuali 4 anaknya. Dan keempat anaknya dimurahkan rezeki oleh Allah. Allah Ta'ala murahkan rezeki dengan sebab ia menjaga harta yang dihalalkan oleh Allah. Siapa yang makan harta syubhat, gelap hati. Siapa yang makan harta haram, mati hati. Siapa yang makan harta halal, cahaya hati. Makan harta halal, cahaya. Makan harta syubhat, gelap. Makan harta haram, mati. Maka demikianlah, dunia itu sebenarnya menipu kita. Kerana dunia akan menyuruh kita menghimpunkan ia dan meletihkan kita, melalaikan kita, menipu daya kita. Akhirnya kita akan meninggalkan dunia dalam keadaan tidak ada amal. Maka dikatakan di sini, maka ada seolah-olah hamba itu memegang dan menghimpun harta itu tiada hina dan malu. Hamba itu kalau dia pegang dan himpun harta banyak-banyak itu, seolah-olah dia tidak ada rasa malu dan hina, kerana bahawasanya memegang dan menghimpun hamba itu bukan miliknya, milik hamba, milik tuan hamba, milik hamba penghulunya. Maka sebab itu dikatakan oleh pengarang kitab kita, kamu himpun banyak, kamu tak rasa malu, tak rasa hina kan? Sedangkan harta itu bukan milik kamu, tapi kamu rasa milik kamu. Satu, kamu macam mana bukan milik kamu, tapi kamu rasa nak belanja ikut suka saja.
Membelanjakan ikut suka maknanya membelanjakan mengikut jalan yang tidak dibenarkan oleh syarak. Maka pastikan apa-apa yang kita dapat daripada nikmat Allah, ia menghala kepada ibadat. Allah memberi kenderaan itu mesti menghala pada ibadat. Allah memberi rumah itu di dalamnya ibadat. Allah Ta'ala memberi harta itu ditukar nilai dengan pahala agar ia menjadi ibadat. Maka tidak hina, harta itu tidak hina, dunia tidak hina. Yang hina, kita ini dilalaikan olehnya. Maka dikatakan bahawa itu semua milik penghulunya. Tiada ada harta itu milik hamba, tak ada harta pun milik hamba tadi tak ada harta. Maka ketahuilah kita tidak ada harta. Maka ketika mana Allah minta bayar zakat, bayar zakat. Ketika mana Allah Ta'ala kata mana-mana yang lebih itu infak fisabilillah. Bukan milik kita tolong pegang saja. Nak faham lagi, nak mudah lagi, kita boleh gambarkan bagaimana orang yang jaga parking. Tanah dia luas. Masuk kereta, anak kucing dia pegang, banyaknya kereta dia. Penuh kawasan tu kereta dia. Habis kereta dia. Dia rasa tak kereta tu milik dia. Dia sanggup dah kata, tu kereta aku. Kalau dia kata tu kereta aku tu, itu milik saya belaka. Orang kata muni perasan. Dia akan rasa malu nak mengaku memiliki. Sebab tu penjaga parking itu sufi orangnya. Penjaga parking itu ahli sufi. Hatinya itu tawakalnya tinggi. Tidak ada pergantungan hatinya. Tengok dia ketika mana kereta sampai penuh kawasan dia, dia gembira dah, dia gong dah, dia sambang dah. Biasa je dia. Walaupun mari kereta memang saja parking, tapi dia biasa je. Maknanya kalau dia cakap saya lah. Tak ada pagi tu masa kereta kosong saya, kereta penuh air lalu. Tidak ada. Oh sorry, air busy tadi tak ada lah. Begitulah dia, tak ada terasa. Itu ketika kereta banyak, patut orang pun mari ambil biar nak kunci satu. Habis kereta, dia sedih ke? Pernah jumpa tak bukan parking menangis kerana habis kereta dia diambil orang? Ada tak? Tak tahu. Pernah jumpa tak tukang parking kata, banyaknya kereta saya orang paling kaya. Ada tak? Tak ada. Nak belajar bagaimana, tanya orang tukang parking, tukang jaga parking. Ini contoh sahaja. Contoh sahaja. Maka dikatakan bahawa menghimpun harta itu milik milik penghulunya. Tiada ada harta itu milik hamba, tidak ada. Bukan milik kita. Dan kita bukan milik kita ini, maknanya itu milik Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ambil balik belaka. Kalau kita ni, tu ambil balik belaka. Dan dikata seperti yang demikian itu orang yang ahli makrifat dengan Allah, demikianlah. Orang ahli makrifat kepada Allah, dia sudah mengenal Allah. Dan dia mengenal Allah, dia mengenal dirinya sebagai hamba. Dan dia mengenal apakah yang menghalang dia untuk menjadi hamba kepada Allah. Yang menghalangnya itu dunia makhluk, nafsu syaitan. Yang menghalang dia beribadat kepada Allah Ta'ala, sebagaimana Imam Al-Ghazali sebut dalam Minhajul Abidin. Maka demikianlah ahli makrifat yang mengenal Allah Ta'ala, bahawasanya mereka itu mengeluarkan dan menyaksikan harta yang ada pada tangan mereka. Orang-orang yang sudah mengenal Allah, dia bagi apa yang ada di tangan dia, kerana dia tahu yang pertama bukan milik dia. Yang kedua, kalau katakan Allah suruh bagi, kita pun bagi, pun tak ada, ambil lagi suruh bagi. Allah tahu suruh bagi. Tapi bila sudah ada, tak bagi-bagi, Allah Ta'ala nak tambah lah. Macam kita kata, kita suruh
Seorang tolong bagi duit ni saya bagi 1,000 tolong bagi. Tapi kalau kita bagi-bagi kita tambah dah. Mau bagi dah tak bagi, dah bagi lagi. Kita tambah lagi duit. Tak tambah dah. Suruh dia pergi baru kita tambah. Maka orang pun bagi, tolong habiskan duit ni bagi kepada orang susah, orang fakir, ambil 1,000. Satu orang 100 pergi cari habis. Dia tanya, bagilah. Ambil lah, bagi pula. Tambah lagi. Tapi kalau kita tanya, bagi dah lagi ni, dah pegang lagi. Dia tak akan bagi lagi, suruh tambah. Sebab itu disebut ma naqasa malu min sadaqah. Harta kamu tidak akan kurang dengan sebab kamu sedekah. Maka kata Hasan al-Basri, kamu nak miliki dunia, maka kamu lepaskan dunia. Dunia jadi milik kamu. Maknanya lepaskan dunia, jangan letak dunia di dalam hati. Maka orang soleh dia tak kecewa hilang dunia, tapi dia kecewa hilang akhirat. Hilang akhirat. Buktinya sahabat Nabi satu hari kesedihan. Lalu Nabi tanya sahabat, kenapa ia bersedih? Kehilangan unta. Oh, hilang unta, saya ingat hilang rakaat sembahyang. Rasulullah ingatkan hilang rakaat sembahyang. Maka kedengaran sahabat ini datang jumpa Rasulullah. Ya Rasulullah, unta saya hilang dibandingkan dengan rakaat. Rakaat lebih besar daripada unta. Rasulullah kata, ya, lebih besar daripada dunia yang penuh dengan unta-unta. Bukan unta seekor hilang, lebih besar daripada dunia yang penuh dengan unta-unta. Maka demikianlah, akhirnya jadilah kita terpedaya. Masa semakin hari semakin singkat. Dunia ini kita kejar tak dapat. Saya bagi contoh senang saja. Kita baru beli kaci, esok keluar kenari dah. Baru beli kenari, tubik pula kelisa. Maknanya begitu. Kita ni kita tak akan dapat. Itulah dunia. Apa yang kita dapat? Siapa yang terlalu mengejarnya duduk dalam keletihan. Dan dunia perlu ambil untuk menjadi wasilah untuk kita beribadat kepada Allah. Ad-dunya juz'un lil akhirah. Dunia itu jambatan bagi akhirat. Maknanya kalau kita nak sampai ke satu tempat, mesti kita lalui jambatan. Jadi jambatan akhirat itu nak sampai akhirat, mesti lalui jambatan. Jambatan untuk akhirat itu dunia. Ad-dunya juz'un lil akhirah. Dunia bagi jambatan. Jadi dunia itu kena ambil. Tapi Nabi mengatakan, dunia yang macam mana? Dunia yang tidak melalaikan kamu kepada Allah. Kalau kita boleh, siang kita dah bekerja mencari dunia, jangan lupa untuk bahagian akhirat kita. Apa salahnya guna waktu malam pula ambil ilmu, belajar secara jemaah. Rezeki mana kita dapat ini, milik siapa? Maka sesungguhnya dikatakan bahawa seseorang tadi, dia ini maknanya mengeluarkan ahli makrifat, orang yang mengenal Allah. Dia ini memberi harta yang ada pada tangan mereka. Kerana suruh Tuhannya, kerana perintah Allah. Yang terutama yang wajib. Apa dia yang wajib? Yang pertama, kita membelanjakan kepada orang yang bawah tanggungan kita, itu wajib. Kita belanja kepada orang bawah tanggungan kita. Siapa bawah tanggungan kita? Diri kita ya juga, isteri kita, anak kita, ibu bapa kita. Yang maknanya ini mesti kita belanja untuk mereka. Kemudian tengok adik-beradik kita susah tak? Adik-beradik kita susah, ada kena bagi bagian adik-beradik kita. Dan kaum kerabat kita ada tak susah? Ada, mungkin pak saudara kita susah, bagi pak saudara kita kalau kita mampu bagi. Jadi susunannya begitu dalam kitab fiqh, dalam bab nafkah. Di antaranya diri kita, isteri kita, anak kita, ibu bapa kita, kemudian diberi kepada adik-beradik kaum kerabat kita, yakni adik-beradik kita ataupun pak saudara kita. Kemudian beri kepada jiran tetangga kita yang susah. Maknanya supaya apa yang kita belanjakan itu
akan mendapat keredaan Allah Ta'ala kerana suruh Tuhannya. Dan itulah perintah Allah. Dan jika memegang mereka itu akan dia, maka adalah mereka itu menuntut sesuatu yang ada padanya suka redha Tuhannya. Kalau dia pegang harta, pegang dunia, dia akan buat sesuatu yang Allah redha. Maka ada sahabat yang kaya ahli syurga, Abdul Rahman Ibn Auf, Sayyidina Osman Ibn Affan radhiyallahu anhu. Satu ketika dia ini berniaga, musafir, berniaga, membawa barang dagangan, berniaga di Syam. Kemudian dapat berita perniagaannya maju laris, dan orang Arab dia pergi bawa barang, berniaga, habis barang di sana, dia tak balik kosong, beli barang sana, balik berniaga sini pula. Begitu. Supaya tidaklah kosong. Maka Sayyidina Umar Al-Khattab ketika itu menjadi khalifah radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu menjadi khalifah ketika itu, mendapat berita bahawa Baghdad mengalami masalah kekurangan makanan. Maka Sayyidina Umar dapat tahu Sayyidina Osman ini telah membeli barang dagangan di negara sana untuk balik ke kota Madinah pula. Untuk balik ke kota Madinah. Maka Sayyidina Umar menghantar utusan, barang makanan yang dibawa oleh Sayyidina Osman itu jangan hantar ke Madinah, hantar ke Baghdad, kerana orang Baghdad itu mengalami masalah kekurangan makanan. Maka Sayyidina Osman pusing ambil jalan lain, lalu ke Baghdad di negara Iraq sekarang ini. Maka dapat tahu Sayyidina Osman bawa makanan banyak. Maka dalam bab ilmu ekonomi mengatakan bahawa apabila sahaja permintaan itu tinggi, barang itu kurang, maka harga jadi naik. Permintaan tinggi, jadi permintaan tinggi, barang buat kurang, jadi harga sudah pasti naik. Maknanya, maka Sayyidina Osman datang ke kota Baghdad, sudah ditunggu toket-toket besar. Toket-toket besar sudah tunggu. Kenapa toket-toket besar sudah tunggu? Sebab nanti kalau dia beli, dia jual harga tinggi, akan laku, permintaan tinggi. Maknanya mungkin akan berlaku ihtikar. Ihtikar ni dia panggil monopoli. Jadi orang pertama datang sapa ke orang bawah, sapa orang yang kedua pula, bahan ke dia belaka. Jadi otak orang lain beli dengan orang kedua pula, nak sapa kepada kita berapa lapis. Jadi bila berapa lapis harga kau tinggi. Orang pertama bahan sikit, orang kedua bahan sikit, orang ketiga kita orang kepak kau boleh. Maknanya. Jadi dalam keadaan macam itu, ketika itu mereka berebut. Minta pada Sayyidina Osman, berapa ni gandum sekilo ni berapa? 3 riyal contohnya. 3 riyal, saya sanggup beli 3 riyal setengah. Token kata saya 4 riyal. Saya kata 5 riyal, 7 riyal. Oh, maknanya contoh, ia duk belawang gitu. Sayyidina Osman tengok je. 3,5, 4 riyal, 4,5, 5 riyal. Maknanya 5 riyal % naik. Betul 5 riyal setengah. Lepas tu naik 5 riyal 55 sen. Belawang gitu je. Habis. Paling tinggi 10 riyal sekilo. Sayyidina Osman kata aku nak jual 50 riyal kilo. Kalau mu nak 50 riyal kilo, Allah, kalau 50 riyal, orang susah pun aku dah nak beli. Nak beli di channel pun tak balik modal jual. Oh, nampak sangat nak untung baru. Sayyidina Osman kata, mu tak sanggup jual, tak sanggup jual gitu. Aku datang ni bukan untuk berniaga. Sayyidina Osman ni datang bukan untuk berniaga. Aku datang nak tolong rakyat Baghdad. Maka sekarang ni ambil gandum-gandum, makanan-makanan ni bagi kepada itu. Bagi kepada rakyat-rakyat supaya jangan mereka kelaparan. Maka dia ambil untuk rakyat masyarakat. Tak takut rugi ke? Maknanya dia takut rugi ke? Maka dia tanya pada Sayyidina Osman, perbuatan kamu ni merugikan kamu. Kami mana nak beli denganmu dapat untung. Tiba-tiba buat macam ni, rugilah kamu.
Jadi Osman mengatakan bahawa sebenarnya aku sedang mencari keuntungan. Ke mana keuntungan? Ke mana keuntungan tu? Sebenarnya Sayyidina Osman ingin mengambil keuntungan lah. Keuntungannya itu di negeri akhirat. Ini pandangan orang. Pandangan orang yang memandang dengan mata hati. Siapa yang memandang dunia dengan mata hati, maka orang itu akan memandang remeh pada dunia, meninggikan pandangan daripada akhirat. Siapa yang memandang dunia dengan mata kasar, maka dia akan memandang dunia dengan sesuatu pandangan yang tinggi, maka tanpa disedarinya dia akan memandang rendah kepada akhirat. Sedangkan disebut dalam Al-Quran, wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih utama daripada dunia. Dan lagi, tiada menghendak mereka itu mengeluarkan harta itu kerana dunia, tidak. Mereka tidak mencari, maknanya mengeluarkan harta kerana dunia dan memegang mereka itu akan dia kerana dunia. Mereka itu kerana dunia, mereka itu malaikat memperbuat mereka itu kerana Allah Ta'ala. Tuan guru kita pernah bertanya masa dahulu, masa kita belajar dahulu, masih lagi ingat. Habis ya? Kita berhabis ni ya. Waktu isyak sudah habis, tapi kita tak habis. Jadi kita berhabis kau ni sikit. Bahkan pernah satu ketika masa belajar dahulu, tuan guru kita bertanya, satu hari nak kaya ke nak miskin? Jawab memang nak kaya. Satu hari nak kaya nak miskin. Maka kalau nak kaya, silakan kaya. Islam tidak melarang kita kaya. Kalau Islam melarang kita kaya, Rasulullah tak bagi saya nak buat kau kaya. Rasulullah tak bagi pada sahabat-sahabat kaya. Nak kaya ke nak miskin? Memang jawab nak kaya. Nak kaya. Maka tanya soalan yang kedua, tujuan apa nak kaya? Tujuan apa kamu nak kaya? Kalau tujuan kaya untuk tolong agama Allah, carilah kekayaan. Kerana kekayaan kamu membawa kebaikan akhirat. Tetapi kalau tujuan nak dapat kaya untuk kehidupan diri sendiri saja, untuk puas nafsu diri saja, maka kaya itu mudarat atas kamu kerana dia memberi kebinasaan dekat negeri akhirat. Maka jadilah orang yang kaya mendapat kelebihan di negeri akhirat dengan menggunakan pada jalan Allah. Maka tidak mereka itu akan dia kerana dunia mereka itu, melainkan memperbuat mereka itu kerana Allah. Maka ada mereka itu ahli makrifat, orang yang menghimpun yang amat kepercayaan. Kalau dia himpun harta pun dalam keadaan dia ini orang yang boleh dipegang amanah. Dan hamba yang amat amanah dan menyatakan kemuliaan. Lalu ditanya lagi di dalam kitab, mana afdal orang kaya, orang miskin? Maka ada mengatakan orang miskin itu lebih afdal kerana orang miskin itu lebih dahulu masuk syurga daripada orang kaya. Maka ada mengatakan bahawa orang kaya itu lebih afdal daripada orang miskin kerana orang kaya itu lebih, dia itu mudah mendapat pahala lebih daripada orang yang miskin. Sedangkan orang yang terbaik lepas Rasulullah itu Sayyidina Abu Bakar adalah orang yang kaya. Maka jawapannya, orang yang afdal itu mengikut hal masing-masing. Atas orang tadi, kalau dia miskin, maka dia jadikan orang miskin yang afdal. Kalau dia kaya, jadikan orang kaya yang afdal. Semuanya itu jangan sampai melalaikan kita kepada Allah. Miskin melalaikan juga kepada Allah, kaya juga melalaikan kepada Allah. Pernah tok guru yang miskin itu dinasihati oleh tok guru yang kaya, "Hei, mu ni jadi yang ingat ke dunia." Siapa nasihat tu? Orang kaya nasihat ke miskin. Tu kita balik tu. Maknanya patutnya yang miskin lah, mu ni jadi-jadilah ke dunia. Orang kaya kata ke miskin. Dia katakan, beritahu ke tok gurumu, jadi-jadilah ingat ke dunia.
Anak murid dia beritahu, Tuan Guru sana dia nasihat, Tuan Guru dia kaya dia nasihat. Dia kata kepada Tuan Guru, jadi-jadilah ingat ke dunia. Tuan Guru dia menangis, benar apa yang dia kata. Ada kemiskinan juga terganggu ibadat. Kadang-kadang sabit miskin juga tak pergi belajar, sabit miskin juga tak sembahyang jemaah, sabit miskin juga tak sembahyang, terganggu. Miskin, kaya sebenarnya jangan terganggu kita melakukan amal ibadat kepada Allah, kerana semuanya itu akan kita tinggalkan. Yang dikira adalah jangan kita pakai miskin dekat negeri akhirat. Itu saja. Pastikan kita kaya dekat negeri akhirat. Nak kaya dunia pun tak apa, asal kaya juga dekat akhirat. Kalau miskin dunia, asalkan kaya dekat akhirat. Itulah yang paling utamanya. Maka dikatakan bahawa dan adalah mereka itu bersangat bercahaya hati. Bila mereka itu maknanya dia himpun harta, kemudian harta dia buatkan semata-mata kerana Allah, itu tanda cahaya hatinya. Maka tiadalah cenderung dan tiada suka mereka itu kepada harta dunia itu, maknanya hatinya tidaklah cenderung kepada dunia. Walaupun dunia itu ada. Tiada berhadapan mereka itu kepadanya, tak ada tuju ke benda itu dah ada. Tidak tuju kepada itu, dan kasih kepadanya tak membawa kepada kasih sungguh pada benda itu. Sehingga ada satu ulama di zaman saya itu, ada satu orang habis hartanya hilang. Dicari-cari tidak ketemui, tetapi tetap tidak tinggal duduk di masjid berzikir ribu-ribuan zikir. Anaknya tanya, apalah ayah ni, duit kita hilang susah-susah, dia duduk sedih pula zikir. Ayahnya marahnya kembali, cukuplah dunia hilang, jangan sampai akhirat hilang. Maknanya dalam dunia dah hilang, akhirat lagi hilang. Maka sesungguhnya menegahkan Allah Ta'ala akan mereka itu. Daripada demikian itu, kadang-kadang Allah Ta'ala jaga orang itu siapa? Orang-orang yang dekat dengan Allah, tak tersibuk dia dengan dunia itu, kerana sesuatu yang mengasihinya dan menaruhkan Allah Ta'ala akan sesuatu itu di dalam hati. Allah Ta'ala telah letak hati dia. Hati dia itu, hati mereka itu daripada kasih kepada Allah. Sebab apa? Bila hati sudah kasih kepada Allah, maka tidak boleh lagi benda lain kasih dalam hati. Kerana hati mereka itu sudah sibuk dengan Allah. Maknanya, maka hati sudah sibuk dengan Allah, maka dia mendapat harta, tidaklah dia terlalu gembira. Hilang harta, tidaklah terlalu berduka cita. Tetapi jadilah ia orang yang bersyukur dan merasa cukup dengan apa yang ada. Maka dikatakan bahawa dan suka kepadanya, kerana Allah, dia dah kasih kepada Allah dan penuh dengan dia. Oleh dadanya dan hatinya mereka itu daripada kebesaran Allah. Semua dah rasa dah kebesaran Allah, hatinya penuh dengan cinta dan ingat dan kasih kepada Allah Ta'ala. Maka dia tidak risau apa yang ada. Maknanya kebesaran Allah dan kemuliaannya, yakni kemuliaan Allah. Maka sebab yang demikian itu, jadilah suatu daripada hati dunia pada tangan mereka. Dunia duduk tangannya. Dunia duduk tangan saja. Jangan sampai bila dapat duit saja, tiba-tiba dapat duit sepak orang panggil, ataupun panggil duit untuk dapat 100,000, dia tidak mayang mana. Di masjid ke tamu di masjid tak tahu nak buat mana dia pening gitu baru dapat. Ada satu orang cerita, tak pernah dapat duit banyak, tikam loteri, dapat duit, kejut, mati. Jangan fikir ke dia. Tak pernah dapat, lalu tikam loteri, dapat loteri dia mau dapat. Oh, suka campur kejut. Dah selok gitu, mati, dah belanja. Maka dikatakan bahawa maknanya, kerana dikatakan itu, maka dunia itu duduk di tangannya sahaja. Seperti adalah ia di dalam khazanah Allah. Kerana dia tahu dah, dia duduk dengan Allah. Siapa yang kaya daripada Allah Ta'ala? Siapa yang kaya daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Tidak ada manusia yang kaya mengatasi Allah Ta'ala. Bagaimana kalau kita duduk dengan orang kaya? Orang tu kaya sungguh, orang tu kata tak bermuasa susah. Kalau seorang pelajar muasa susah, jangan susah. Belajar saja kamu, yang lain saya tanggung belaka. Yuran apa-apa tu saya tanggung belaka. Susah lagi. Susah ke tidak susah? Kenapa tidak susah? Orang kaya nak sponsor kan? Dan Allah Ta'ala sponsor apa dia tiap hari? Tiap pagi tu makan ikan nasi lemur tu, siapa sponsor? Maknanya Allah Ta'ala. Jadi orang bila dia rasa dekat dengan Allah, tak ada benda lah.
Sehingga ada wali Allah. Ini wali khas untuk wali saja ni. Dia pergi mana-mana tanpa bawa piti. Tanpa bawa piti. Maknanya tanpa bawa bekal, tanpa bawa bekal. Nak bawa bekal kenapa Allah Ta'ala dah belah dah. Bersama dengan Allah dah. Maknanya. Jadi tak susah. Susah lah, tak susah hati. Sebab dekat dengan Allah Ta'ala. Okey, baik. Kita jalan orang kaya. Selesai kita tak bawa piti. Susah hati tak? Mana orang kaya duk belah kita. Jangan susah hati tak? Sebab apa? Sebab dekat dengannya. Maka orang yang sudah dekat sampai begitu sekali. Ini wali-wali Allah. Maka di dalam khazanah Allah Ta'ala daripada dahulunya, sebelum sampai kepada mereka itu petunjuk, keadaannya daripada Allah Ta'ala, mengetahui mereka itu bahawasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengasihinya, mengasihkan dan memilihkan ia akan mereka itu. Dan kerana hidayat bagi orang yang terang mata hati mereka itu, sudah dia ketahui dah bahawa semuanya milik Allah dan Allah dah jamin dah segala rezekinya, maka dia sudah tidak susah hati lagi. Kerana sesungguhnya cukup Allah memiliki. Cukup Allah Ta'ala itu memiliki. Jadi sesungguhnya bukan bermakna kita tidak perlu bekerja, perlu bekerja sebagai jalan ikhtiar. Dan tidak salah kita memiliki harta, tidak salah. Tapi jangan sampai harta itu melalaikan kita kepada Allah. Kemudian jangan sayang harta, gunalah pada agama Allah. Bila kita cepat guna pada jalan Allah, Allah Ta'ala ganti. Kerana memang Allah Ta'ala suruh begitu. Nanti kita pegang-pegang pula, piti ada lagi, aku nak suruh bagi, mau tak bagi, akan kena beri lagi. Tapi kalau kejap dapat bagi, kejap dapat bagi, Allah Ta'ala bagi sama. Dah diberi lagi. Kata Imam Ahmad Ibn Hanbal, kalau kamu faham betul-betul, maka dia kata Allah Ta'ala akan membalas apa yang kamu bagi. Limadha bakhlu, maka kamu tak perlu lagi nak rasa sayang, nak bakil dan tak perlu lagi. Maka demikianlah dunia tadi yang selalu menipu daya. Moga-moga kita terselamat daripada tipu daya ini. Dan kita mohon kepada Allah agar dalam hati kita tidak disibukkan kepada dunia. Kalau ahli dunia nak cari harta banyak, kita nak jadi orang yang nak mencari pahala banyak, ibadat banyak, keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah.